Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni sekali lagi kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di Masjid Datuk Kelana Petra Undang-Undang Sungai Ujong Putra Nilai ini bagi mendengar sedikit perkongsian di antara Maghrib dan Isyak ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang boleh didapati untuk kita bawa pulang, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian daripada kitab Indahnya Salat Berjemaah ini, yang mana sepatutnya biasanya kuliah saya ini pada hari Rabu, minggu pertama dan ketiga. Namun oleh kerana malam ni Al-Fadil Ustaz Najmuddin ada urusan, maka saya menggantikan beliau pada hari ini dengan meneruskan pengajian daripada kitab Indahnya Salat Berjemaah ini, insya-Allah. Sebelum kita mulakan, marilah sama-sama seperti biasa kita mulakan majlis kita dengan sedikit zikir. Mudah-mudahan Allah berikan ketenangan dalam hati kita, Allah berikan cahaya dalam hati kita, dan mudah-mudahan kita mudah menerima apa yang disampaikan pada malam ini, insya-Allah. Sama-sama tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Allah, ya Allah, 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 ya La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah,
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Qala musannif hafizahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung perkongsian daripada kitab indahnya Salat Berjemaah ini pada muka surat yang ke-50, dalil-dalil susunan saf salat secara umum. Muka surat 50, dalil-dalil susunan saf salat secara umum. Sebelum saya mulakan, saya minta kerjasama tuan-tuan lah untuk kalau yang dapat layan tu jangan letak kat bawah sebab itu ada kalimah-kalimah Allah kan. Jadi kita tinggikan. Kalau tuan-tuan ada boleh ambil rehal, bolehlah ambil rehal untuk kita tinggikan. Jadi insyaAllah kita sambung daripada dalil-dalil susunan saf salat secara umum. Saf makmum lelaki. An Nabi Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi shalah wa yaqulu istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum liyalini minkum ulul ahlam wan nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Maksudnya daripada Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyapu pundak-pundak kami di dalam salat lalu bersabda, samakanlah dan janganlah kamu berselisih ke hadapan atau ke belakang. Mereka kata luruskan saf dengan baik-baik, maka itu akan menyebabkan hati-hati kamu tidak sependapat. Hendaklah orang yang bijaksana atau mereka yang telah baligh dan berakal di antara kamu berada di belakangku, yakni di belakang imam. Kemudian orang-orang ini kanak-kanak yang mengiringi mereka, kemudian orang-orang ini khunsa dan perempuan yang mengiringi mereka selepas kanak-kanak. Hadis seterusnya an Abdullah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala liyalini minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum wa iyyakum wa haysyatil aswaq. Yang maksudnya diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bijaksana atau orang yang baligh dan berakal di antara kamu hendaklah berada di belakangku, kemudian orang-orang yang mengiringi mereka, kemudian orang-orang yang mengiringi mereka. Janganlah kamu berselisih pada pundak-pundak kamu, kerana itu akan menyebabkan hati-hati kamu tidak sependapat. Elakkanlah daripada hiruk pikuk di pasar-pasar. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah sekalian, daripada dua hadis ni kita dapat melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan kelurusan saf salat berjemaah. Sampaikan ketika mana sebelum Rasulullah SAW sebelum memulakan salat, Rasulullah akan pegang pundak ataupun bahu-bahu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ni untuk meluruskan saf antara satu sama lain. Mungkin pada ketika ini para imam jaranglah lakukan. Biasa para imam sebut luruskan saf, rapatkan saf. Kalau dulu ada rapatkan saf, sekarang ni luruskan saf kan.
Sebab apa tu? Sebab apa? Sebab ada hadis Nabi SAW yang sebagaimana yang kita sebutkan tadi, yang mengatakan kalau kita tak samakan, tak luruskan saf tersebut, maka hati kita tidak akan sependapat. Hati kita akan berpecah belah. Sebab itu antara cara untuk kita bersatu padu adalah sepatutnya kita memenuhkan rumah-rumah Allah dan menjaga kerapian saf solat berjemaah tersebut. Sebab tu kalau tuan-tuan nak tengok sesuatu masyarakat itu bersatu padu atau tak, pertama lihat bagaimana penuhnya masjid tersebut atau surau tersebut, dan kedua lihat bagaimana mereka merapikan saf solat tersebut dengan sebaiknya. Sebab pun Rasulullah dah kata, kalau pundak-pundak tersebut ataupun bahu-bahu ni tidak sama, tidak selari, maka kita akan bergaduh antara satu sama lain. Itu bayangkan tuan-tuan, orang yang datang menunaikan solat berjemaah, bila safnya tu tak lurus, Rasulullah kata mereka ni akan berpecah belah. Apatah lagi mereka-mereka yang tidak hadir langsung menunaikan solat berjemaah. Sebab itu tugas kita, tugas tuan-tuan, setiap daripada kita yang hadir menunaikan solat berjemaah di masjid ini, kita kena cari cara bagaimana nak tarik orang yang masih belum nak datang ke rumah-rumah Allah ni untuk datang rumah Allah. Alhamdulillah, Allah rezekikan kepada kita, syukur kepada Allah, Allah rezekikan kepada kita nikmat untuk datang berjemaah. Tapi jangan kita lupa, kita ada tugas nak ajak orang lain yang tak datang lagi solat berjemaah untuk datang menunaikan solat berjemaah. Bila mana datang ramainya orang menunaikan solat berjemaah, maka akan bersatu padulah sesebuah masyarakat itu dengan asbab kerapian saf solat berjemaah tersebut. Bila mana dah ramai datang, baru kita ajar bagaimana cara nak merapikan saf. Sebab tu selalu imam sebut, luruskan saf, pastikan tumit selari dengan garisan belakang. Kalau tumit kita selari, kalau belakang tu ada garisan merah tu, kalau tuan-tuan perasan, ataupun ada orang kata garisan biru, ada orang kata garisan merah, terpulang tuan-tuan lah pemahaman tuan-tuan. Yang penting sama atas garisan selari tersebut. Bila mana tuan-tuan selari tersebut, maka insya-Allah pundak-pundak kita ni, bahu-bahu kita ni akan juga selari. Sebab itu kena pastikan, walaupun kita ada sejadah sendiri, banyak kali saya sebut, walaupun kita ada sejadah sendiri, jangan kita solat ikut sejadah masing-masing. Kadang ada sejadah terkedepan sikit, kadang ada sejadah terkebelakang sikit. Jadi diikut sejadah masing-masing. Jangan. Kita kena ikut apa yang dah ada dalam masjid kita ni. Tak kira tuan-tuan pergi solat berjemaah di mana-mana pun, tuan-tuan kena cari, walaupun tuan-tuan bawa sejadah, pastikan tumit tuan-tuan selari dengan orang jemaah sebelah. Sebab apa? Sebab kita nak kejar fadilat kerapian saf solat berjemaah. Ini pertama yang ingin saya sebutkan berdasarkan daripada hadis ni. Kedua tuan-tuan, baru-baru ni ada beberapa jemaah. Jemaah kita juga masjid datang bertemu saya di pejabat. Mereka ni kata, Imam tak sedar ke apa yang kita buat ni melanggar sunnah Nabi SAW? Kan? Apa yang kita buat ni, penjarakan fizikal dalam solat ni, seolah-olah sunnah tu kalah, SOP menang. Kan? Ini ramai orang-orang yang tak faham. Dia menjadikan perkara ini sebagai satu isu yang mengatakan apa yang kita lakukan ini tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Sebab apa? Sebab zaman Nabi dirapatkan saf, tak ada jarakkan saf. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, sebenarnya itu perapatan saf itu adalah ketika mana waktu normal. Kan? Ada kala, ada pun apa yang kita lakukan sekarang ini adalah ketika mana waktu darurat. Kan? Ada ketika mana waktu darurat. Kalaulah kita nak kata, kita nak betul-betul ikut sunnah ni, saya boleh kata Quran yang kita baca ni bukan perkara yang ada pada zaman Nabi SAW. Sebab apa? Sebab zaman Nabi SAW tak ada Quran yang dibukukan sekali 30 juzuk tersebut. Yang ada hanyalah Al-Quran yang ditulis-tulis di atas pelepah tamar ataupun pokok-pokok kayu ataupun batu-batu. Belum ada zaman Nabi SAW dibukukan sebagaimana Quran yang ada pada ketika ini. Quran yang ada pada ketika ini dibukukan ketika mana zaman pemerintahan Khalifah Sayyidina Uthman bin Affan. Jadi kalau kita nak kata kita betul-betul nak ikut sunnah, apa yang kita ada sekarang ni pun kita tak ikut sunnah kalau mengikut pemahaman yang begitu.
Tapi bila kita faham betul-betul, bila kita belajar usul fiqh, kalau kita belajar betul-betul, kita faham apa yang pemerintah pihak berkuasa agama kita katakan, maka kita akan jauhkan daripada perkara-perkara sedemikian. Jadi kalau tuan-tuan, kadang-kadang ada setengah jemaah kita yang agak sedikit nakal ni, dia kata ini bukan sunnah, biar aku solat rumah. Ini bukan sunnah, pakai sembahyang pakai pelitup muka. Sedangkan ada hadis Nabi SAW yang melarang kita salat memakai pelitup muka. Itu waktu biasa. Tapi waktu darurat pada ketika ini, dalam kaedah fiqh, dalam kaedah usul fiqh ada sebut ad-darurat tubihul mahzuran. Keadaan darurat itu membolehkan perkara-perkara yang haram ataupun yang tidak dibolehkan pada ketika mana keadaan normal. Jadi kalau ada berjumpa dengan puak-puak sebegini, tuan-tuan senyap je lah. Sebab kalau kita kadang-kadang kita cakap pun, mereka akan pertahankan apa yang mereka imani, apa yang mereka yakini. Ada juga kadang-kadang dia kata, buat apa kita nak takut ni dengan COVID ni? Kita yakin je lah pada Allah. Yakin pada Allah. Allah, kita tawakal pada Allah. Tidakkah kita pernah mendengar satu hadis Nabi SAW? Ada seorang sahabat Nabi SAW yang mana keadaannya dia ada seekor unta. Jadi dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ada seekor unta, aku biar unta aku itu pergi dan aku bertawakal pada Allah, semoga unta aku tu tak hilang. Tapi Rasulullah kata, bukan begitu caranya. Nak tawakal, tambat dulu unta tersebut, letak ikat unta tersebut, baru kita tawakal pada Allah. Makna kata, kita kena ada usaha dulu untuk mengelakkan, sebagaimana yang berlaku pada keadaan ketika ini, kita kena ada usaha untuk mengelak daripada wabak COVID-19 ini, sebagaimana yang diputuskan oleh para mufti kita di negara Malaysia kita pada ketika ini. Dan juga ada yang kata para mufti kita ni terikut-ikut SOP WHO, World Health Organization, kan. Kalau kita nak tengok pula dari sudut dunia, Darul Ifta' Misriyah, ada lagi Majma' Buhus Islamiyah, ada lagi Kesatuan Islam Sedunia, semua memfatwakan bahawa adanya penjarakan fizikal pada ketika ini, keperluan penjarakan fizikal pada ketika ini, ketika mana salat berjemaah. Jadi ada dalam satu hadis Nabi SAW, tidak mungkin dalam umatku itu akan bersepakat, majoritinya bersepakat dalam satu perkara. Makna kata, bila mana kita lihat para ulama kita, para mufti kita dah menetapkan sesuatu, ada penjarakan fizikal, kena bawa sejadah, kena pakai pelitup muka dengan betul. Ini bukan sebab apa? Sebab apa? Sebab kita nak menjaga diri kita daripada darurat ini. Tuan-tuan, jadi mudah-mudahan bila mana ada kita terjumpa dengan golongan sebegini, kita jauhkanlah. Sebab mungkin boleh barangkali mereka belum faham berkaitan dengan hukum hakam dalam beragama ni. Jadi kita teruskan lagi, itulah dia dari saf makmum lelaki. Dalam hadis ni juga, perkara ketiga yang saya sebutkan adalah, dalam hadis ni ada disebutkan liyalini minkum ulul ahlam. Iaitu apa dia? Hendaklah orang yang bijaksana dan berakal di antara kamu berada di belakangku. Mana kata ketika mana Rasulullah SAW menjadi imam, Rasulullah nak orang yang di belakang ini mestilah orang yang berakal dan bijaksana. Kata Imam Nawawi, al-uqala bainahum. Dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi sebut, apa maksud liyalini minkum ulul ahlam adalah yang di belakang ni adalah orang yang berakal. Menurut Ustaz Hazri Hashim Al-Bindani, apa kriteria utama orang berakal yang sepatutnya berada di belakang imam ni? Ada 3 kriteria. Mungkin saya pernah sebutkan, tapi saya ulang lagi. Pertama adalah seseorang itu boleh menjadi khalifah ataupun pengganti kepada imam. Katalah imam tu mungkin dia terbatal salatnya, kan? Jadi dia tahu cara-cara untuk menggantikan imam, kan? Katalah imam ketika mana solat tersebut sujud, kan? Katalah imam terbatal ketika sujud, kan? Jadi imam terbatal ketika sujud, semua orang tak tahu ni, kan? Jadi imam yang faqih, dia tak perlulah dia terus lari, kan? Tinggalkan jemaahnya. Ada satu tempat tu imam tu lari, lama orang sujud, tak bangun-bangun. Sebab apa? Sebab imam tak tahu nak buat apa. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh imam boleh je cakap,
tuan-tuan, solat saya dah batal, saya gantikan, saya lantik Haji Ahmad, katalah Haji Ahmad sebagai pengganti saya kan. Lalu Haji Ahmad pun kata baiklah, batal solat Haji Ahmad walaupun tengah sujud tu kan, tengah sujud. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh Haji Ahmad tersebut ketika mana sujud? Katalah Haji Ahmad di belakang, Haji Ahmad tersebut hanya perlu menyaringkan suaranya Allahu Akbar kan? Tak perlulah dia merangkak ke depan tempat imam kan. Kalau dia tak faqih, dia merangkak ke depan, dia mengisap ke depan. Tapi kalau dia faqih, dia hanya perlu menyaringkan suara Allahu Akbar. Bila mana dah keadaan berdiri, barulah dia ke depan sedikit demi sedikit. Jadi inilah perkara yang pertama. Syarat orang berakal adalah dia mampu untuk menjadi khalifah. Sebab tu orang yang berada di belakang, para Bilal, para imam yang ada, ataupun orang-orang yang berani nak ke tempat berhampiran dengan imam ni, walaupun besar pahalanya, memang tak dinafikan besar pahalanya, besar ganjarannya, berada saf pertama, berhampiran dengan imam, memang besar pahala. Banyak hadis Nabi SAW yang menyebutkan kelebihan-kelebihan orang yang berhampiran dengan imam, orang yang dapat saf pertama memang besar. Tapi kalau mana kita perlu persiapkan diri kita betul-betul nak belakang imam ni, perlu persiapkan diri kita dengan ilmu-ilmu hukum hakam solat berjemaah, supaya kita tahu bila mana keadaan-keadaan tertentu berlaku. Itu pertama, mampu menjadi khalifah. Kedua, mampu menjadi munabbih. Munabbih ni pemberi peringatan. Peringatan. Katalah imam baca surah At-Tin kan. Katalah imam baca surat Tin, Wat-Tini Waz-Zaitun wa Turi Sinin kan, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq, termasuk surah Al-Asr. Baca surah At-Tin awal, masuk surah Al-Asr. Jadi orang yang di belakang tu, sebab tu yang di belakang perlu fokus kan. Jadi dia tahu salah imam, jadi dia tegur, falahum ajrun ghairu mamnun kan, baru imam ingat. Jadi dalam tegur tersebut juga, dia tak bolehlah meniatkan teguran itu sebagai satu bentuk teguran, tetapi meniatkan sebagai bentuk zikir. Jadi itu pun ada cara-cara dia untuk mengingatkan imam. Apa lagi? Katalah imam, baru-baru ni saya singgah solat di satu masjid. Masa tu solat zuhur. Jadi solat zuhur, imam terduduk tahiyat ketika mana rakaat yang ketiga. Imam duduk tahiyat rakaat ketiga. Perkara ni mungkin jarang berlaku, tapi bila mana berlaku keadaan ni, sebab tu kita kena belajar berkaitan hukum hakam solat berjemaah kan. Bila mana berlaku keadaan, kita tahu. Bukan sekadar Bilal, orang belakang ni kena tahu, kita semua kena tahu bila mana berlaku keadaan. Katalah satu masa tu, jadi satu masjid tu, imam tersebut dia terduduk tahiyat di rakaat yang ketiga. Rakaat kedua dia dah duduk tahiyat, rakaat ketiga dia duduk lagi. Mungkin dia terkhayal. Jadi apa yang perlu dilakukan? Kalau kita tahu, sepatutnya yang belakang ni lebih patut tahulah, yang duduk belakang. Sepatutnya dia terus kena bangun dan mengucapkan subhanallah. Subhanallah, munabbih, pemberi peringatan. Katalah kalau imam baru perasan, oh aku pun tertambah, imam terus bangun. Tapi kalau imam yakin dia tak tertambah rakaat, dia kekal dengan kedudukan dia. Dia tak batal solat dia. Sebab apa? Sebab dia yakin dengan keadaan dia baru 2 rakaat. Walaupun dia dah 3 rakaat, tapi dia yakin dia baru 2 rakaat. Untuk dia tak batal. Tapi bagi makmum yang tahu imam dah rakaat ketiga, tapi duduk pula tahiyat awal, dia duduk sekali dengan imam, dia tak bangun terus, tak mengingatkan imam subhanallah, maka akan batal solat makmum tersebut. Sebab tu dalam hukum hakam solat jemaah ni kita kena belajar, bukan sekadar datang menunaikan solat berjemaah, ya bagus, tapi dalam pada kita datang, kita kena tambah lagi, upgrade ilmu kita berkaitan hukum hakam solat berjemaah. Itu kedua, orang yang sepatutnya berada di belakang imam. Orang yang ketiga, kriteria yang ketiga adalah orang yang boleh menjadi muballigh. Katalah satu masa menunaikan solat fardu isyak, tiba-tiba blackout, mikrofon tak berfungsi, lampu tak berfungsi, semua tak nampak imam melainkan orang yang paling belakang sekali. Imam ni pula suaranya slow kan, bila pakai mic memanglah suara kuat, tapi bila imam ni bila tak pakai mic suaranya slow, jadi yang dengar hanya yang belakang berapa orang. Jadi orang yang belakang ni lah perlu mengeraskan, menguatkan suara, menyaringkan suara. Bila mana Allahu Akbar,
Jadi yang belakang Allahu Akbar, supaya yang belakang tu yang tak nampak imam dalam keadaan gelap gelita tadi tu, dalam keadaan senyap tak nampak apa, jadi dia boleh untuk mengikuti imam. Itulah antara perkara-perkara tersebut. Antara juga sebagaimana tuan-tuan tengok kenapalah ada setengah masjid ruangan solat wanita ni dibiarkan berjaring ataupun dibiarkan nampak dalam sikit kan. Supaya tujuannya supaya apa? Supaya wanita jemaah muslimat ini nampak imam di depan. Kan? Bayangkan tiba-tiba berlaku blackout macam yang, ataupun tiba-tiba mic-nya tak kuat. Mic-nya tiba-tiba rosak, kira-kira rosak. Mungkin tak blackout tapi rosak mic-nya. Suara imam tak dengar. Apa yang boleh dilakukan oleh jemaah muslimat bila mana dia punya jaring tersebut jarang, dia boleh nampak makmum yang belakang tersebut, pergerakan makmum yang di belakang tersebut. Sebab tu bila mana ada setengah masjid yang terus tutup terus perempuan tak nampak apa kan. Jadi ini perkara yang perlu dibetulkan supaya ada perkara-perkara dalam hukum hakam solat berjemaah ni kita tidak remehkan. Jadi tuan-tuan, itulah antara perkara yang boleh kita bahaskan dalam hadis berkaitan dengan saf makmum lelaki. Kita tengok saf makmum perempuan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Yang maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik saf salat orang lelaki ialah saf pertama dan seburuk-buruknya ialah saf terakhir. Sebaik-baik saf orang perempuan ialah saf terakhir dan seburuk-buruknya ialah saf hadapan. Mana kata terbalik antara lelaki dengan perempuan. Secara khususnya hadis di bawah menunjukkan bahawa saf salat kaum wanita di dalam masjid terletak di belakang saf kaum lelaki, bukan di kiri atau di kanannya sebagaimana yang banyak diamalkan dewasa ini. Disebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Fatimah binti Qais radhiyallahu anhuma qalat, falamma inqadat iddati sami'tu nida'al munadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yunadi as-salata jami'ah fa kharajtu ila al-masjid fa sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kuntu fi saffin nisa'i allati tali zuhural qaum ila akhir. Yang maksudnya diriwayatkan daripada Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Beliau berkata, apabila iddahku telah habis, saya telah mendengar panggilan suara muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil untuk menunaikan solat berjemaah. Lalu saya keluar ke masjid dan solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berada di dalam saf wanita yang menyusuli bahagian belakang kaum orang lelaki. Ini makna kata dalam hadis ni menerangkan bahawa keadaan makmum ataupun jemaah wanita itu perlu berada selari dengan jemaah lelaki. Banyak masjid-masjid, termasuk masjid ni lah. Masjid-masjid ni wanita ni dia di kirikan sikit atau di kanankan sedikit. Sedangkan kalau ikut sunnah yang sebenar, sepatutnya ruangan belakang itu tutup terus untuk wanita terus. Saya pernah ajukan pada jawatan kuasa berkaitan perkara ni, kita ambil masa sikit lah untuk kita pasang tirai untuk penuhkan kawasan belakang tu. Jadi kalau satu masa nanti tiba tahun ni 2021 tiba tuan tengok kenapa di ruangan belakang ni dipenuhkan untuk wanita, jadi tuan-tuan faham. Sebab apa? Sunnahnya jemaah muslimat ini dia punya kedudukan selari dengan lelaki. Bukan sebagaimana yang berlaku keadaan sekarang ni, ke kanan atau ke kiri sikit kan? Kebanyakan masjid macam tu. Ada setengah masjid kat luar pula tu. Ada setengah surau kat luar pula. Jadi inilah perkara-perkara yang bila mana pentadbir masjid ataupun jawatan kuasa masjid ataupun para pegawai masjid, bila mana kita belajar mengetahui hukum hakam solat berjemaah, maka ada isu-isu berkaitan solat berjemaah ni kita dapat tangani dengan baik. Antaranya perkara inilah. Jadi kita tengok pula saf makmum kanak-kanak. Hadis berikutnya menunjukkan kedudukan saf kanak-kanak, iaitu di belakang saf lelaki dewasa dan di hadapan saf perempuan. An Abdurrahman bin Ghanam qala Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ala uhaddithukum bi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala fa aqama as-salah wa saffa ar-rijal wa saffa khalfahum al-ghilman thumma shalla bihim fa dhakara salatahu thumma qala hakadha salah. Qala Abdul A'la la ahsabuhu illa qala salatu ummati. Yang maksudnya daripada Abdurrahman bin Ghanam, beliau berkata Abu Malik al-Ash'ari telah berkata, mahukah aku beritahu kepada kamu tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau selanjutnya mengatakan setelah iqamat,
baginda membina saf kaum lelaki dan membina saf kanak-kanak di belakang mereka. Kemudian baginda salat mengimami mereka. Lalu beliau menyebutkan tentang salat baginda sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya baginda bersabda, beginilah salat. Abdullah A'la berkata, aku tidak menyangkakan maksudnya selain daripada sabda salat umatku. Jadi pengarang kitab Aunul Ma'bud mengulas hadis ini menunjukkan saf-saf lelaki didahulukan daripada kanak-kanak dan saf kanak-kanak pula didahulukan daripada saf perempuan. Keadaan ini jika kanak-kanak itu 2 orang atau lebih, namun sekiranya kanak-kanak itu seorang, dia hendaklah masuk ke dalam saf kaum lelaki dan janganlah dia bersendirian di belakang saf. Jadi perkara ini dinyatakan oleh Al-Imam As-Subki. Ini berkaitan dengan saf makmum kanak-kanak. Kadang-kadang ada setengah masjid juga bila tersilap faham berkaitan dalil ini, dia siap ada tagging saf kanak-kanak kan. Alhamdulillah masjid ini tak ada. Saf kanak-kanak dia jauhkan sikit di belakang. Sedangkan yang sepatutnya yang Nabi SAW lakukan adalah Nabi SAW akan membina saf lelaki dahulu. Betul-betul di belakang saf lelaki itu barulah saf kanak-kanak. Tak adalah selang 2-3 saf baru saf kanak-kanak. Sebab apa? Sebab dia jangan melebihi 3 hasta antara jemaah yang terakhir ataupun dengan jemaah yang paling belakang sekali. Jadi bila mana keadaan ini berlaku, maka sebab itulah perlu kita fahami. Bukan sekadar kita yang kena faham, tetapi juga para pentadbir masjid surau kena faham hukum hakam solat jemaah supaya tidak melakukan kesilapan sedemikian. Tapi kalau katalah kanak-kanak tu nak ke depan, nak menunaikan solat dengan orang dewasa, jangan kita marah pula. Ini waktu keadaan ketika mana yang sebelum ni lah. Sebab keadaan sekarang ni umur 15 tahun ke atas saja yang dibenarkan, mengikut SOP daripada Jabatan Hal Agama Islam Negeri Sembilan. Oleh kerana masjid kita ni terletak di daerah Seremban, maka umur kanak-kanak hanyalah 15 tahun ke atas. Bukan kanak-kanak lah, dah remaja kan. Tapi kalau kanak-kanak, macam itulah keadaannya sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut. Jadi cara memahami dalil menurut kaedah kias, sekiranya sebaik-baik saf bagi kaum lelaki dewasa ialah saf utama, maka saf yang paling utama juga perlu diberikan kepada kaum perempuan dewasa. Berdasarkan hadis, sebaik-baik saf bagi mereka ialah saf terakhir. Lebih-lebih lagi mereka yang mempunyai bentuk badan yang menarik perhatian kaum lelaki. Perkara ini perlu diambil perhatian agar tidak timbulnya fitnah ke atas orang lain yang datang untuk menunaikan solat berjemaah. Oleh sebab itu, tempat kanak-kanak perempuan adalah di hadapan wanita dewasa, bukan di belakang sekali sebagaimana yang disangka oleh setengah masyarakat. Berdasarkan hadis-hadis di atas, maka disunatkan oleh makmum lelaki kepada makmum lelaki yang mempunyai kebijaksanaan atau telah baligh untuk berada di belakang imam. Dan kanak-kanak lelaki pula diletakkan di belakang mereka. Manakala kanak-kanak perempuan mereka diletakkan di antara saf kanak-kanak lelaki dan saf perempuan bagi memberi peluang kepada makmum perempuan dewasa untuk mendapatkan kelebihan berada di saf terakhir dan mengelakkan daripada berlakunya fitnah. Jadi kalau tuan-tuan ada layan yang saya berikan tersebut, begitulah keadaannya. Keadaannya begitulah. Bagaimana jemaah kanak-kanak perempuan berada di depan, katalah solat isyak nanti, ada jemaah kanak-kanak perempuan di belakang. Jadi jemaah kanak-kanak perempuan yang sepatutnya berada di saf utama wanita, kemudian baru jemaah dewasa, jemaah wanita dewasa. Inilah yang diajarkan untuk kita memahami dalil yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya kira mungkin cukuplah sekadar itu malam ni. Mudah-mudahan 3 perkara yang kita bincangkan pada malam ni berkaitan dengan saf makmum lelaki, saf makmum perempuan, saf makmum kanak-kanak, kita sama-samalah memahami beberapa dalil yang disebutkan tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau bukan kita pentadbir masjid, paling tidak kita tahu apa yang perlu kita lakukan, apa yang kita perlu buat bila mana berhadapan dengan situasi-situasi tertentu. Dan kita saya nak berpesan pada kita semualah, supaya tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kita ajak lagi lah ramai untuk datang menunaikan solat berjemaah ni. Sebab antara perkara-perkara yang disebutkan para ulama untuk kita mengelak wabak ni, mengangkat balak ni, adalah kita menunaikan solat berjemaah. Jadi kalau kita berusaha, kita ajak lagi ramai jiran kita, anak kita, menantu kita, mudah-mudahan bila mereka datang ke rumah-rumah Allah ni, satu persatu balak kita ni akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu.
Apa yang baik datang dari Allah, apa yang buruk datang dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada malam ini mendapat manfaat semua insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa salatu wassalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang ada layan nanti pulang ke depan tu kita pinjamkannya. Yang ada layan nanti pulang ke depan.